Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, bertemu lagi kita pada hari ini untuk belajar subjek reka bentuk dan teknologi unit 2 aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Standard pembelajaran 5.1.4 menilai lakaran yang dipilih dan membuat penambahbaikan. Di objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir PDP, murid dapat yang pertama menilai lakaran yang dipilih menggunakan 4 elemen dalam penilaian lakaran. Okey, tengok apa elemen penilaian lakaran. Di elemen penilaian lakaran. Okey, yang pertama, jadi sebelum kita menjadikan projek kita ni menjadikan lakaran terbaik sebagai panduan menghasilkan projek, di lakaran yang kita buat tu kita perlulah nilai dahulu melalui 4 elemen yang ada di dalam buku, di dalam senarai inilah. Okey, jadi elemen yang pertama iaitu rupa. Pastikan ada rupa. Apa maksud rupa dia? Maknanya reka bentuk dan kedudukan bilah kipas, suis dan panel solar berada dalam kedudukan yang sesuai. Okey, sekiranya tidak sesuai, jadi kita perlu ubah kedudukan suis yang terletak di awak punya lakaran asal itulah, lakaran terbaik pada minggu lepas. Okey, yang seterusnya ruang. Di ruang tapak, ruang panel solar dan juga ruang motor. Jadi pastikan ruang-ruang ini berada dalam keadaan yang sesuai dengan saiz panel solar, tapak saiz tapak dan juga ruang untuk diletakkan motor. Kemudian seterusnya saiz bilah kipas dan juga saiz panel solar. Okey, dan last sekali adalah nilai warna dan gabungan nilai warna dan gabungan bentuk. Jadi pada minggu lepas kita telah buat tiga jenis lakaran untuk menjana idea. Lakaran pertama, lakaran kedua dan juga lakaran ketiga. Kemudian kita telah menghasilkan satu lakaran terbaik gabungan daripada ketiga-tiga lakaran. Kemudian pada hari ini kita akan lihat contoh-contoh lakaran murid yang telah dihantar kepada saya. Jadi di sini ini adalah contoh lakaran contoh lakaran kereta solar. Okey, lakaran kereta solar mini. Okey, kereta solar mini yang menggunakan kotak kasut. Di sini panel solar di bahagian atas. Okey, motor di bahagian dalam, kemudian dia menggunakan board infra di bahagian tapak. Okey. Ini adalah contoh-contoh lakaran. Jadi apabila kita hendak menilai lakaran, kita mestilah berpandukan kepada elemen-elemen yang telah diterangkan tadi. Okey. Kita lihat pada elemen rupa. Jadi rupa bentuk dia lebih kepada condong cembung sikit. Okey, kemudian ruang panel solar diletakkan di bahagian atas. Okey, ruang motor dan juga ruang ruang tapak menggunakan board infra. Jadi sekiranya bersesuaian, okey, jadi kita tidak akan melakukan apa-apa jenis perubahan. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh lakaran yang kedua ini adalah contoh lakaran untuk kipas projek kipas. Okey, membina kipas solar. Okey, projek kipas solar. Jadi ini adalah lakaran terbaik murid tersebut. Jadi panel solar diletakkan di bahagian atas. Okey, terdapat suis di sebelah di sebelah kiri kipas ni. Okey, kemudian kipas diletakkan di tengah-tengah dan juga motor berada di dalam. Okey. Jadi saiz tapak kita lihat kepada elemen pertama rupa. Jadi rupa bentuk ada, rupa bentuk ada sesuai segi empat. Kedudukan bilah kipas juga sesuai di bahagian atas. Kemudian suis di bahagian bawah sesuai
panel solar di bahagian atas. Okey, bagus. Kemudian ruang tapak yang luas, okey, dapat membolehkan kipas solar ini berada dalam kedudukan yang stabil. Kemudian ruang panel solar juga di bahagian atas juga luas. Jadi kalau kita guna panel solar yang lebih besar, jadi tak ada masalah. Okey, saiz bilah kipas juga tak ada masalah. Okey, dan juga nilai dari segi warna dan juga gabungan bentuk. Jadi ini perlulah kita pelbagaikan gabungan warna. Okey, kita lihat pada lakaran yang ketiga. Okey, lakaran ketiga ini dalam bentuk 3D, dalam bentuk 2D ya. Jadi murid ini telah membuat satu lakaran dalam bentuk 2D. Jadi apabila kita buat lakaran dalam bentuk 2D, apa masalah yang kita hadapi? Yang pertama dari segi rupa. Okey, rupa bermaksud reka bentuk dan kedudukan contoh kedudukan Swiss. Okey, tak disenaraikan. Kemudian solar panel okey berada di bahagian atas. Okey, reka bentuk dia tidak dilampirkan di sini. Kemudian dari segi elemen ruang, di ruang apabila kita membuat lakaran dalam bentuk 2D, kita susah untuk menilai ruang yang ada di dalam ruang kereta solar ini. Okey, jadi sepatutnya kita kena buat satu lakaran 3D, okey, 3D. Kemudian saiz, barulah kita boleh lihat kepada saiz motor ataupun saiz panel solar yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam kereta solar mini ini. Okey, dan last sekali apa yang perlu kita tambah baik adalah nilai warna dan juga gabungan dan bentuk. Okey. Jadi kesimpulan di sini kita perlulah menggunakan elemen-elemen yang telah dipelajari pada hari ini. Jadi untuk mengetahui elemen-elemen, untuk mengetahui awak punya lakaran kenderaan kereta solar mini ataupun bilah kipas kipas solar, jadi kita boleh nilai kepada elemen-elemen yang telah dibincangkan tadi. Jadi sekiranya tiada perubahan, jadi kita tik saja sesuai. Okey. Kemudian akhir sekali kesimpulan, ingatlah sebelum menjadikan lakaran terbaik sebagai panduan projek, lakaran tersebut perlu dinilai terlebih dahulu. Lakaran yang memenuhi kriteria elemen yang dijantakan dapat mempengaruhi kefungsian projek yang dibina. Jadi penilaian ini perlu dilakukan untuk memastikan reka bentuk yang telah kita cipta ataupun kita rancang dapat berfungsi ataupun tiada kesalahan semasa pembikinan projek kita itu. Jadi itu saja perjumpaan kita pada hari ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.